Kita punya calon kesayangan juga, saya pun tak sabar nak mari ke sini. Tetapi itulah rupa dalam tempoh berkempen ini, kadang-kadang masa itu tidak dapat dikawal sebaik mungkin. Terperahu dapat undur, terlajak masa, kita ikut jelajaknya. Jangan fikir-fikir lah, insya-Allah. Boleh? Jadi saya tak adalah ingin untuk menjadi penceramah malam ini, kerana saya hanya ditugaskan sebagai MC. Jadi sebagai MC, saya kena berikan mic ini kepada penceramah, kerana saya yakin dan percaya banyak di dalam pemikiran Datuk Lokman Nur Adam ini untuk dikongsikan. Mungkin juga dia boleh berkongsikan cara perjuangan beliau. Kalau bukan sejarahnya yang tahu, berbagai juga rintangan. Bayangkan pernah dihukum, dia dijatuhkan apa ni, digantung pernah digantung, tetapi tak pernah lari daripada, tetap bersama dengan. Itu yang saya rasa saya kena hormat dan respect lah kepada beliau ni. Jadi itulah satu dalam perjuangan. Jadi cuma kita nak maklumkan kat sini, tuan-tuan, kita 19 hari bulan adalah titik untuk kita mengundi. Jangan lupa, jangan kita lalai leka untuk terus kita bagi tahu jiran tangga kita. Jangan lupa untuk calon parlimen, calon P075. Berapa nombor calon kita? Berapa? 04. Jangan lupa, jangan pangkah yang lain. Jangan gabung kat diri kita je. Gabung orang sebelah, teman tidur kita yang sebelah tu bisik hari, jangan terlupa, jangan tersilap. Pastikan juga jiran kita jumpa orang kabur. Kempen parlimen 04. Untuk N54, nombor calon kita 02. Peace yo. Alright. Jadi bagi tahu juga pangkah calon 02. Tak adalah calon lain yang kita nak di hutan melintang ini selain daripada calon 02. Dan kita tak nak juga orang luar dan selain daripada calon kita 04. Boleh tuan? Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menyerahkan mic ini kepada tamu jemputan khas kita pada malam ini, saudara Datuk Lokman Nur Adam. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Rizal, Pengerusi Majlis yang juga merupakan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bagan Datuk, yang berbahagia Tuan Haji Tahrim, Ketua Penerangan UMNO Bagan Datuk, yang menjemput saya Datuk Syam. Tidak ketinggalan penceramah pertama kita Saudara Norman Toha. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Penceramah kedua kita Datuk Tiger, Datuk Ibrahim, dikenali sebagai Datuk Tiger, sahabat lama saya. Tidak ketinggalan pimpinan-pimpinan UMNO bahagian, rakan-rakan daripada MCA, MIC yang turut hadir. Tachahau, Sagutra Gale, Wanakkam. Dan tidak ketinggalan juga kepada sahabat baskers kita. Saya boleh dengar lagu dia, tuan-tuan, terangkat. Tetapi satu benda yang saya risau, sebab lagu pertama dia ialah supaya kita teringat atuk balik Bagan Datuk. Saya minta tolong tuan-tuan, banyak-banyak nasihat baskers kita. Yang ini tuan-tuan kena teliti kalau nak ikut. Kalau tuan-tuan teringat atuk, iaitu suami kepada nenek tuan-tuan, tak apa. Tapi tolonglah, taubatlah hum. Janganlah tuan-tuan teringat atuk puaka berusia 97 tahun ni. Negara kita hari ini hancur, tuan-tuan. Hancur lebur. Tidak lain, tidak bukan kerana Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Betul tak betul? Dia bergaduh
dengan Tuanku Abdul Rahman, tuan-tuan. Dia tulis surat layang sehingga akhirnya saudara dia pressure. Last kali Tuanku Abdul Rahman pun letak jawatan Perdana Menteri. Dengan Tun Razak dia tak sempat nak bergaduh, sebab Tun Razak lah yang kutip dia, tuan-tuan, bawa balik masuk UMNO. Saudara, bagi peluang dia jadi menteri, sehinggalah dia boleh jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Tapi bila dia ada kuasa, saudara, jadi Perdana Menteri buat kali kedua, rumah tu Puan Raha pun dipecahkan shillingnya. Ketika bulan Ramadan, tuan-tuan, kononnya nak cari apa dipanggil cincin pink, saudara. Lepas tu dia bergaduh pula dengan Tengku Razali, berpecah UMNO. Wujudnya Parti Melayu Semangat 46. Dia bergaduh dengan Musa Hitam, dia bergaduh dengan Tamrin, dengan Ghaffar Baba, dia bergaduh dengan Anwar Ibrahim. Maka wujudnya Parti Keadilan Nasional hari ini. Dia bergaduh pula dengan Tun Abdullah Badawi. Lepas dia angkat Tun Abdullah Badawi, dia jatuhkan Tun Abdullah Badawi, dia angkat Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pun dia jatuhkan. Berpecah lagi orang Melayu, dan akhirnya ditubuhkan Parti Bersatu, tuan-tuan. Saudara yang saya kasih sekalian, hari ini kita lihat orang yang menjadi mangsa dia yang terkini, tuan-tuan, hari ini merengkuk dalam penjara di Kajang hari ini. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ini sedar, dulu sebelum pilihan raya tahun 2018, ada orang-orang muda macam yang kat depan saya ni, mereka mula mengatakan kami rindu zaman Atok. Cuma dia tak sebutlah Atok masa tu, tuan-tuan. Dia sebut apa? Kami rindu zaman Tun. Korang rindu zaman Tun ni, korang pernah rasa ke zaman Tun? Dia orang tak pernah rasa. Itu sebab dia orang rindu zaman Tun. Dia orang tak rasa 22 tahun Tun menjadi Perdana Menteri. Memang betul, tuan-tuan, Tun Mahathir buat macam-macam. Dia buat menara berkembar Petronas. Semua orang bangga. Yang orang tak tahu, menara berkembar itulah lambang cinta dia kepada Siti Hasmah. Itu yang dia buat huruf H. Yang korang nampak tu tahu Petronas. Betul tak betul? Bangunan ni, tuan-tuan, yang buat pun kroni Siti Hasmah. Satu dibagi kepada Korea, satu dibagi kepada Jepun, tuan-tuan. Anak-anak dia dapat untuk membekalkan mabel, anak dia dapat. Untuk membekalkan perabot, dia ambil outright. Mirzan Mahathir dapat, Marina pun dapat, itu dapat. Tuan-tuan, semua untuk anak-anak dia. Ada sesiapa tahu? Ramai tidak tahu, tuan-tuan. Bila dia buat sepang sikit Formula 1, orang cakap ini akan menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Tetapi orang tak tahu, tuan-tuan, dia buat itu kerana nafsu serakah anak dia Mozani Mahdi, yang begitu kagum dengan kereta-kereta berkuasa tinggi, dan diangkatnya Mozani Mahdi menjadi chairman ataupun pengurusi sepang sikit Formula 1. Yang rakyat tidak tahu, tiap-tiap tahun kerajaan kena top up bagi subsidi 300 juta ringgit untuk hidupkan sepang sikit Formula 1. Tak ada siapa yang tahu, tuan-tuan. Sehinggalah Datuk Seri Najib, saudara, menukar sepang sikit Formula 1 daripada menjadi litar lumba F1, tukar menjadi MotoGP. Bila MotoGP, tuan-tuan, Formula 1 harga tiket 200-300 ringgit, siapa yang mampu bayar? Itu sebab jualan tiket dia tak sampai 20%. Bila tukar pergi MotoGP, tuan-tuan, mat-mat rempit, peminat-peminat motosikal dan sebagainya, mereka beli tiket. Bila beli tiket, tuan-tuan, lebih 80% tiket berjaya dijual, dan ianya mendatangkan hasil kepada kerajaan. Bukan kerajaan kena tambah lagi 300 juta setiap tahun. Ini menyebabkan Tun Mahathir begitu marah, tuan-tuan.
Ini antara benda-benda saudara yang saya nak sebut yang ramai orang tidak tahu. Hari ini dah mula dengar ada yang mengatakan kami rindu pula zaman Najib Tun Razak. Tapi ramai orang tak tahu, saudara, di sebalik kejayaan Datuk Seri Najib, tuan-tuan, yang menyebabkan Datuk Seri Najib berjaya menjaga ekonomi Malaysia ini dengan baik. Kenapa, saudara? Mungkin orang tak tahu kerana dia dapat menjalankan tugas dengan cemerlang, tuan-tuan, kerana dia ada gandingan yang mantap. Dan gandingan itu tidak lain tidak bukan ahli parlimen tuan-tuan sekarang, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tadi saya dapat request, orang minta saya terangkan tentang hutang negara. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebenarnya apa yang difitnah oleh pembangkang pada tahun 2018, kalau rakyat fikir menggunakan otak mereka, nescaya mereka tidak akan tertipu, tuan-tuan. Ini orang muda yang tak pernah duduk zaman Datuk 22 tahun, tak pernah merasa apa yang saya rasa. Duduk lokap 8 kali, duduk ISA 2 kali. Kali pertama duduk 2 bulan 59 hari. Kali kedua sambung kursus jangka panjang 2 tahun 2 bulan, tuan-tuan. Saya ingat lagi bila Datuk Zahid ditahan 11 hari. Saya pergi rumah dia lepas apa ni, dia dibebaskan. Dia kata, Lokman, you are next. Saya cakap, apa pasal saya pula? Dia kata ketika dia berada di dalam tahanan ISA tu, orang tunjuk gambar saya. Polis tanya, siapa ni? Betul, tuan-tuan. Tak beberapa hari lepas tu, saya pula ditahan di bawah ISA. Saudara, orang muda ni tak tahu apa yang berlaku. Dan hari ini, tuan-tuan, saya nak beritahu, tahun 2020 ni, perangai lama 2018 ni berulang kembali. Cuma bezanya, tuan-tuan, hari ni dia orang dah tak teringat atuk, tuan-tuan. Hari ni dia orang dah mula kata apa, tuan-tuan? Dia kata kita dah pernah bagi atuk peluang menjadi Perdana Menteri. Kita dah bagi peluang kepada Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, gagal. Atuk 22 bulan, gagal. Tetapi dia kata kita belum pernah bagi peluang kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Mampus, tuan-tuan. Dia nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, bila Mahathir menjadi Perdana Menteri, timbalan ni siapa? Siapa timbalan ni, tuan-tuan? Wan Azizah, isteri siapa? Bila Mahathir melakukan kerosakan, Mahathir lakukan kehancuran pada ekonomi Malaysia sehingga ramai orang jatuh bankrupt, orang tak boleh berniaga. Ada tak kita dengar Anwar Ibrahim menegur? Ada? Tak ada. Anwar membisu, tuan-tuan. Bila sistem kehakiman dilacurkan, bila Peguam Negara dilantik, Peguam Ketua Komunis Melaya diangkat menjadi Peguam Negara, ada Anwar bersuara? Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada. Hari ini mereka mula kata nak bagi peluang kepada Anwar Ibrahim. Saya nak beritahu saudara, kalau dia kata dia nak bagi peluang kepada Anwar Ibrahim, saya nak beritahu juga, Datuk Zahid pernah jadi timbalan Perdana Menteri juga. Betul tak betul? Hari ini yang lawan dia, salah seorang daripadanya calon bebas, anak kepada bekas timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan, mana lebih baik lantik orang yang pernah jadi timbalan Perdana Menteri atau hanya anak kepada bekas timbalan Perdana Menteri? Sudah pastilah lebih baik orang yang ada pengalaman. Dan tak mustahil, saudara, walaupun Barisan Nasional sudah menamakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon poster boy kita, tetapi kena ingat, kerja dan tanggungjawab kita sebagai ahli politik hanya memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya. Selepas menang pilihan raya, yang akan menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ialah pengurusi Barisan Nasional. Siapa, tuan-tuan, pengurusi Barisan Nasional? Siapa, tuan-tuan? Datuk Zahid. Kalau Datuk Zahid
hantar nama Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri calon daripada Barisan Nasional. Ada tak jaminan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak akan meminta beliau menghantar lebih daripada satu nama? Tak ada. Kerana hak melantik seorang Perdana Menteri terletak di bawah bidang kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau kita lihat di Johor, tuan-tuan, walaupun Datuk Zahid, walaupun parti mahukan Hasni Muhammad menjadi Menteri Besar, bila tuanku menitahkan saya mahu 3 nama, parti tidak ada pilihan kerana kita mengamalkan konsep pemisahan kuasa. Kuasa memenangi pilihan raya, memang kita punya tanggungjawab menangi pilihan raya. Tetapi kuasa memilih siapa Menteri Besar, kuasa memilih siapa Perdana Menteri, tuan-tuan, saudara, kuasa ini terletak di tangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Sultan-Sultan saudara untuk jawatan Menteri Besar. Kalau tiba-tiba tuanku kata saya nak 3 nama, tuan-tuan, sudah pastilah nama Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO dan nama Datuk Seri Ismail Sabri akan menjadi pilihan utama. Betul tak betul, tuan-tuan? Ada jaminan Datuk Zahid tidak dipilih? Ada jaminan? Itu sebab kalau ada 1-2 yang nak menyerang tak tentu pasal 2-3 hari ni, beringat-ingatlah, beringat-ingat. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, gandengan Datuk Najib dengan Datuk Zahid telah berjaya membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang cukup hebat. Cukup hebat di mata dunia, bukan setakat hanya hebat di rantau Asia, saudara. Kalau tidak, Saudi Arabia tidak akan memberikan. Dia menjanjikan sebenarnya 1.17 bilion. Kerana mereka kagum Malaysia sebuah negara Islam yang moderate. Tuan-tuan, Perdana Menteri tak boleh buat seorang, saudara. Perdana Menteri kena buat secara berpasukan. Dan pasukan gandingan beliau ketika itu ialah Datuk Zahid. Kalau ada benda-benda baik yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, sudah pasti, tuan-tuan, peranan Datuk Zahid sebagai rakan sepasukan beliau, sebagai gandingan Datuk Seri Najib, telah banyak membantu memudahkan kerja Datuk Seri Najib. Dengan pengalaman yang ada pada Datuk Seri Zahid ini, tuan-tuan, tak mustahil, saudara. Tidak mustahil kalau Allah Ta'ala dah letakkan di Lauh Mahfuz bahawa dia juga mungkin menjadi Perdana Menteri selepas ini. Ada tak orang boleh halang ketentuan Allah Ta'ala ni? Boleh tak boleh, tuan-tuan? Tak boleh, saudara. Saudara, bila kita difitnah tahun 2018, tiba-tiba ilmuwan-ilmuwan kita, doktor kita, profesor-profesor universiti kita, cikgu-cikgu ketika itu, tuan-tuan, rata-rata, saudara, pada kita ucap selamat datang kepada Datuk Khairuddin. Satu tepukan gemuruh kepada Adun N54 Hutan Melintang. Pada ketika itu, tuan-tuan, saudara, orang-orang cerdik pandai kita ni tiba-tiba jadi bodoh tak tentu pasal. Sehingga kan ada 25% orang Melayu mengundi Pakatan Harapan. Tak pernah berlaku dalam sejarah begitu banyak. Masyarakat Tionghoa ketika itu sampai 97%, tuan-tuan, tidak bersama dengan kita. Mereka memberikan sokongan kerana mereka yakin bahawa Tun Dr. Mahathir boleh membentuk sebuah kerajaan yang hebat kerana dia ada pengalaman 22 tahun menjadi Perdana Menteri, menjadi Presiden UMNO. Yang mereka lupa, tuan-tuan, saudara, kehebatan Tun Dr. Mahathir kerana dia ada satu pasukan yang berpengalaman, satu pasukan yang tahu macam mana nak mentadbir negara dengan baik. Tetapi bila mana dia membentuk kerajaan bersama Pakatan Harapan, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana seorang Perdana Menteri yang paling berpengalaman dalam sejarah
dengan sejarah 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba tuan-tuan, kerajaan dia gagal segagal-gagalnya kerana menteri-menteri dia, rakan-rakan gandingan dia semuanya terdiri daripada menteri-menteri cak ayam. Betul tak betul tuan-tuan? Kita harap mereka boleh berikan kemakmuran pada negara ini. Rupa-rupanya musibah yang menimpa kita. Kalau hari ini orang nak bagi peluang pada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya nak ingatkan pada mereka, inilah kesilapan yang dilakukan oleh orang-orang muda pada tahun 2018 kerana mereka tidak pernah hidup zaman Tun. Tiba-tiba mereka rindu dengan Tun. Ada di antara pengundi baru kali ini yang baru usia 18 tahun dah boleh mengundi. Mereka bukan hanya tak pernah hidup zaman Tun 22 tahun, mereka juga tak pernah hidup zaman Pakatan Harapan 22 bulan. Ada setengah-setengah tu apa berlaku 17 bulan di bawah pimpinan bapa lockdown negara Muhyiddin Yassin pun mereka tak tahu tuan-tuan. Yang dia tahu, dia seronok sebab masa tu tak payah pergi sekolah, semua belajar daripada rumah, semua work from home. Ingat lagi tak tuan-tuan? Saudara yang saya kasih sekalian, kalau nak ikutkan prestasi Datuk Zahid dengan Datuk Najib tuan-tuan, amat jauh berbanding dengan kerajaan hari ini. Tadi orang tanya saya pasal hutang. Itulah yang dibangkitkan oleh Tuan Mahathir. Itulah yang dijaja oleh Rafizi Ramli. Mereka kata negara ini menuju ke arah sebuah negara yang bakal bankrupt. Bankrupt kepada hutang dia. Saya bagi fakta malam ni tuan-tuan. 2015 kadar hutang Malaysia 54% lebih sikit berbanding dengan GDP kita. 2016 gandengan Datuk Najib dengan Datuk Zahid berjaya turunkan tuan-tuan kadar hutang negara menjadi 52% lebih sikit. 2017 tuan-tuan, kita punya hutang tinggal 50.8% ataupun 686.8 bilion ringgit. 2018 suku pertama tu tuan-tuan, hutang kita diturunkan lagi tinggal 48% saja. Tapi balul-balul yang cerdik pandai, ada degree, ada jawatan profesor, tiba-tiba bodoh. Tak boleh nak cek dengan bank negara punya website, tak boleh cek dengan, kalau tak percaya dengan bank negara, cek dengan World Bank. Angka-angka prestasi ekonomi semua ada dalam website mereka. Tetapi orang kita tak tabayun tuan-tuan, tidak periksa. Mereka percaya bulat-bulat. Akibat daripada percaya bulat-bulat ni apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Saudara, Malaysia bukan tak pernah ada masalah hutang, pernah. Bila hutang negara Malaysia ni paling tinggi dalam sejarah? 1986 tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa hutang Malaysia ketika itu? Hutang Malaysia ketika itu 103.4 berbanding dengan GDP kita. 103.4% berbanding dengan keluaran dalam negara kasar kita tuan-tuan. Saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, ketika itu siapa Perdana Menteri 86 ni? Siapa? Kuti. Ada kita bankrupt? Bankrupt tak? Tak ada. Kalau 103.4 kita tak bankrupt, takkan hutang tinggal 48% suku pertama 2018 kita boleh jatuh bankrupt. Tapi orang tak pakai otak tuan-tuan, dia pakai kepala lutut fikir. Ini masalah kita. Ni orang muda ni kita ingatkan lagi, jangan buat kesilapan yang sama macam abang-abang kamu 2018. Tuan-tuan, ada yang setengah yang kata memang betul hutang Malaysia tak banyak, tetapi pendapatan kita pun tak banyak. Tak banyak kepala otak kau. 2017 tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, masa tu saudara, pertumbuhan ekonomi dunia paling rancak sekali ialah Filipina. Berapa pertumbuhan ekonomi Filipina? 6.9%. Nombor 2 pertumbuhan ekonomi paling baik di dunia tuan-tuan, negeri China. Berapa persen? 6.7%.
Nombor 3, pertumbuhan ekonomi paling baik di dunia tuan-tuan, Malaysia. Berapa persen? 5.9%. Siapa Perdana Menteri? Dato' Najib. Siapa Timbalan Perdana Menteri? Dato' Zahid, ahli parlimen tuan-tuan. Tapi ada yang tak pakai otak, percaya bahawa kita menuju ke arah kebangkrapan. Habis tuan-tuan. Kita hanya menang 79 kursi daripada 222 kursi yang kita tandingi. Parti komponen kita hancur. MCA menang 1, MIC menang 2 saudara pada ketika itu. Tuan-tuan, ramai juga tak tahu ketika kita serahkan jawatan Perdana Menteri kepada Tun Mahathir. Ketika itu ringgit Malaysia tuan-tuan, $1 bersamaan dengan RM3.85. Sebelum tu 2 kali kita dikenakan pukulan lipat maut. Bila jatuh saja minyak dunia tuan-tuan pada September 2014, ringgit jatuh menjunah. Bila Trump nak bertanding pilihan raya Presiden Amerika, dia janji dulu tuan-tuan dekat Amerika, kadar interest rate di Amerika ni lebih kurang 0.25%, tak sampai 1%. Jadi Trump janji kalau saya jadi Presiden Amerika, saya akan naikkan interest rate. Bila bulan Disember tahun 2016, tiba-tiba Donald Trump menang pilihan raya tuan-tuan. Orang-orang Amerika yang masuk melabur di Malaysia, yang simpan duit di Malaysia, yang masuk di Bursa Saham Kuala Lumpur, dia keluarkan duit dia. Dia keluarkan duit dia daripada Bursa Saham Kuala Lumpur, daripada pelaburan di Malaysia. Mereka bawa balik ke Amerika. Bila dia bawa balik ke Amerika, dia kena tukar kepada US dollar. US dollar meningkat, ringgit dijual-jual-jual, ringgit punya permintaan merosot, merudum lagi sekali duit Malaysia tuan-tuan. Apa Dato' Najib dengan Dato' Zahid buat tuan-tuan? Dia pergi ke China, dia berunding dengan China dan dia tanda tangan perjanjian 154 bilion tuan-tuan. Pelaburan langsung asing daripada China. Dia bawa King Salman datang ke Malaysia, melabur 1.31 bilion lebih di Rapid Pengerang, kilang penapisan petroleum di Pengerang Johor. Dia pergi ke India, dia tanda tangan perjanjian dengan India 154.8 bilion. Hanya 7 bilion Malaysia melabur buat jalan di India, yang lain India melabur di Malaysia. Dia pergi ke France, dia pergi ke Germany, dia pergi ke Singapore, dia bawa masuk foreign direct investment. Bila pelaburan langsung asing ini, dalam manifesto yang dibentangkan oleh Dato' Zahid, ini antara benda yang akan diberikan penekanan bila kita memerintah negara kita selepas pilihan raya umum yang ke-15. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita tak perlu buat kerja bodoh yang Mahathir buat. Tambat ringgit Malaysia $1 bersamaan dengan RM3.80 untuk mengukuhkan balik kedudukan mata wang kita. Tak perlu. Kalau tengok graf tuan-tuan, tuan-tuan buka graf, tengok macam mana prestasi ringgit daripada Januari 2017 mencanak naik sehinggalah kita kalah pilihan raya tuan-tuan. Bila kita kalah pilihan raya, kita serah RM3.85. Hari ini $1 RM4.75 tuan-tuan. Ambil kau. Sebab apa? Sebab bila mengundi 2018, ada 25% orang Melayu tak berfikir tuan-tuan. Ada ramai kaum-kaum Tionghoa, ada juga kaum India yang percaya they will get a good government. They will get a government which apply good governance, yang anti rasuah, yang nak bersih, yang tak akan ambil komisen 10%, 20%. Rupa-rupanya lepas pilihan raya tuan-tuan, Lim Guan Eng dan Tony Puah, untuk kerja-kerja yang dah award pun, kalau tak bagi 10% saudara, maka kerja itu akan ditarik balik oleh kerajaan. Akhirnya ada 33 tuan-tuan, 33 report SPRM yang sehingga hari ini masih lagi belum disiasat dengan rapi sehingga ke peringkat pendakwaan. Ini tuan-tuan akan dibuka balik selepas ini. Saudara, kalau nak tengok Bursa Saham Kuala Lumpur,
Gandingan Dato' Zahid dengan Dato' Najib ini telah berjaya tuan-tuan mengangkat bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi indeksnya sepanjang zaman, iaitu pada indeks 1896 mata. Ini prestasi paling baik dalam sejarah. Tapi malangnya tuan-tuan, ada yang bengong, tak boleh nak fikir benda ni, tak boleh tengok indeks BSKL. Dia baginya Atuk jadi Perdana Menteri, hancur lebur tuan-tuan. Zaman Mahathir saudara jatuh lebih 300 mata. Hari ini saudara, selepas lockdown yang dibuat oleh Muhyiddin dan sebagainya, bursa saham Kuala Lumpur saudara berada bawah 500 mata. Hari ini dah mula main bawah 1400 mata tuan-tuan. Saudara, ini akibat daripada salah mengundi pada tahun 2018. Kalau dulu saudara hutang negara, bila Dato' Seri Najib menjadi Perdana Menteri, kita punya defisit bajet. Defisit ni maksud dia tuan-tuan, pendapatan kita 1000, belanja kita 1200. So 200 itu kadar defisit. So tiap-tiap tahun belanjawan ni tuan-tuan, kita membentangkan belanjawan, kita belanja lebih daripada pendapatan. Jadi baki lebih itu datang daripada mana? Kita kena pinjam duit, kita kena berhutang tuan-tuan. Saudara, apa berlaku? 2009 kadar defisit kita 6.7%. Gandingan Dato' Zahid dengan Dato' Najib berjaya turunkan, setiap tahun kita turunkan kadar defisit, sehingga kan pada tahun 2017 kita punya kadar defisit tinggal 3% saja tuan-tuan. 2018 kita jangkakan kita boleh turunkan defisit kita menjadi 2.8%. Tetapi bila salah mengundi tuan-tuan, kadar defisit kita melonjak menjadi 4%. Bila Lim Guan Eng ataupun Doraemon ini tuan-tuan menjadi Menteri Kewayangan, dia boleh fitnah. Dia kata apa? Zaman BN Perintah hutang negara lebih 1 trilion. Tuan-tuan, indeks angka ekonomi ni kita tak boleh tipu. Tapi orang ni tak ada pengalaman jaga negara, tak ada pengalaman jaga kewangan negara. Dia fikir bila dia memfitnah kerajaan Barisan Nasional, dia fikir ianya hanya sekadar satu fitnah. Tetapi yang dia tak sedar, selama hari ini kita tulis dekat dalam website Bank Negara, hutang 2017 contohnya 686.8 bilion. Tiba-tiba Lim Guan Eng kata hutang kita bukan 686, hutang kita 1 trilion. Dia cakap, tuan-tuan, apa berlaku? Orang panik. Pelabur-pelabur yang simpan duit kat negara ni tarik keluar pelaburan dia, lari daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab mereka kata mereka dah ditipu. Mereka ingat ekonomi Malaysia ni bagus. Dia ingat Malaysia ni pertumbuhan ekonomi apa segala macam, indeks prestasi ekonomi semua bagus. Rupa-rupanya tipu tuan-tuan. Tuan-tuan, akibat daripadanya saudara, habis ganak bursa saham Kuala Lumpur. Peniaga-peniaga kaum Cina yang mengharapkan mereka punya bisnes lebih baik di bawah DAP, sekelip mata tuan-tuan lingkup meniaga mereka tuan-tuan. Kalau dulu ada aset 300 juta, aset mereka tinggal berpuluh juta saja. Kalau dulu mereka ada hutang kerana beli saham saudara, hutang dia 200-300 juta, tiba-tiba hutang dia meningkat berlipat kali ganda dan akhirnya ramai jatuh bankrupt tuan-tuan. Saudara, hari ini kalau zaman Dato' Seri Najib serah pada Mahathir, hutang negara ini 48% berbanding GDP kita. Tuan-tuan, hari ini hutang negara sudah lebih 64%. Dan puncanya tidak lain tidak bukan bila kita salah pangkah pada tahun 2018. Saudara, dulu kita negara ni nombor 4 dari segi destinasi paling popular untuk membeli belah. Nombor 4, itu belum lagi kita buat high speed rail.
Kenapa kita nak buat high speed rail, tuan-tuan? Kita nak buat high speed rail, saudara, sebab di Malaysia ni negara dia besar, tetapi di Singapura ni walaupun negara dia kecil, tuan-tuan, dia punya pelancong begitu ramai. Begitu ramai, tuan-tuan. Sebab apa pelancong dia begitu ramai? Sebab Singapura, saudara, orang pergi ke Singapura bukan untuk melancong. Adalah juga yang pergi untuk melancong, tetapi kebanyakan orang pergi Singapura kerana mereka ini, tuan-tuan, mereka ini adalah pedagang-pedagang. Singapura adalah negara nombor 2, nombor 3 terbesar di dunia dari segi jumlah kontena yang didagangkan di pelabuhan Singapura, tuan-tuan. Jadi orang pergi sana untuk pergi meeting. Bila businessman dia pergi ke Indonesia untuk meeting, bisnes ni, tuan-tuan, businessman, dia akan cuba reduce dia punya cost, kurangkan perbelanjaan supaya dia boleh maksimumkan dia punya pendapatan. Betul tak betul? Jadi apa yang berlaku, saudara? Saya nak beritahu tuan-tuan. Ke saya nak kena berhenti untuk calon cakap dulu? Calon ada tempat lain? Tak ada kan? Last kan? Okey. Jadi tuan-tuan, saudara, orang yang meniaga, dia akan cari jalan untuk kurangkan kos. Jadi itu sebabnya gandingan Dato' Najib dengan Dato' Zahid ni, dia fikir kita kena buat kereta api laju cepat. Sebab bila kita buat kereta api laju, orang tak akan landing di Changi Airport. Kalau orang landing di Changi Airport, dia kena tidur di Singapura. Bila tidur di Singapura, hotel dia 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Betul tak betul? Bila dia duduk di Singapura, dia kena makan di Singapura. Makanan di Singapura 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Tuan-tuan, kalau dia pergi meeting, balik mestilah dia shopping. Betul tak betul? Kalau dia shopping di sana, barang dia 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia, kecuali barang-barang elektronik macam handphone dan sebagainya. Memang murah di Singapura berbanding dengan Malaysia. Jadi kalau kita buat high speed rail ini, kita dah plan, Dato' Zahid, Dato' Najib dah plan high speed rail ni daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura 1 jam setengah je, tuan-tuan. Bila 1 jam setengah boleh sampai Singapura, orang tak akan bazir duit landing di Changi Airport Singapura. Orang akan landing di KLIA. Bila dia landing di KLIA, dia akan duduk di hotel di Kuala Lumpur. Malam dia akan makan di Jalan Alor ke, dia akan ada pergi makan ikan singgang ke, macam-macam. Betul tak? Pagi besok pukul 7 pagi dia shoot pergi ke Singapura. Pukul 8.30 dia dah sampai. Tuan-tuan, kalau dia shoot pukul 8, pukul 9.30 dia dah sampai. Pukul 10 boleh meeting. Lepas meeting, tuan-tuan, kalau dia nak beli handphone, dia boleh beli kat Singapura. Tetapi kalau dia nak shopping, lebih baik dia shopping di Mid Valley. Lebih baik dia shopping di kita punya pavilion. Kita ada banyak pavilion di Bukit Jalil, kita ada pavilion di Kuala Lumpur. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum kita rancang benda ni, sebelum kita rancang benda ni, saya nak beritahu tuan-tuan, Malaysia destinasi nombor 4 pusat membeli besar paling popular di dunia. We are more popular than Paris. Saya nak beritahu tuan-tuan, mungkin orang kaya syok pergi beli barang kat Paris, tetapi Malaysia ni destinasi membeli belah nombor 4 terbaik di dunia, paling popular di dunia. Itu belum lagi kita buat high speed rail. Tapi bila datang macam pesanan Baskers tadi, bila ada orang ingat zaman Atuk, tuan-tuan, habis lingkup negara ni, tuan-tuan. Atuk Zahid dia cakap, okay, nasib baik dia cover. Tuan-tuan, lingkup negara, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, lingkup. Tiba-tiba kita nak buat ECRF daripada China ni, tuan-tuan. Orang naik kapal, naik kereta api, patut, kalau sekarang ni pelancong China datang ke Malaysia, dia pergi mana? Ada pergi Bangladesh? Ada? Tak ada. Dia orang pergi Kuala Lumpur.
Kalau pergi Sabah dia pergi Pulau Sipadan. Kalau pergi ke utara dia pergi ke Georgetown. Dia pergi 2-3 bandar saja. Tetapi ramai orang tak nampak. Kalau kita tengok kenapa bandar dekat sebelah pantai barat ni semua macam Pulau Pinang, Georgetown, Ipoh, semua maju. Begitu juga Johor Bahru, Kuala Lumpur, Seremban. Kenapa maju? Sebab mereka ada North South Highway. Mereka ada jalan ni cantik. Mereka ada kereta api Tanah Melayu, daripada Perlis sana tu sampailah ke Keluang Johor, tuan-tuan, sampai ke Johor Bahru. Saudara, itu yang kita nak buat. Tetapi tuan-tuan, dia orang tak fikir bila orang-orang pelancong daripada China yang dulu hanya pergi 2-3 bandar, lepas ni mereka boleh berhenti buat one stop dekat Kota Baru. Mereka boleh buat satu malam tidur dekat Kuala Terengganu. Mereka boleh tidur dekat Kemaman. Tuan-tuan, bandar-bandar kecil ini saudara akhirnya akan boom, sama macam bandar-bandar di pantai barat. Dan daripada kajian yang dibuat oleh Kementerian Kewangan ketika itu, kalau kita laksanakan ECRL ini, ianya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini boleh dianjak sebanyak 1.5%, tuan-tuan. Kita punya pertumbuhan ekonomi 2017 lebih kurang 5.9%. Kalau tambah lagi 1.5%, tuan-tuan, kita mendahului bukan setakat negeri China, kita juga mendahului Filipina, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak buat macam mana? Disebabkan salah mengundi pada tahun 2018, kita pilih kerajaan bodoh. Bila kerajaan bodoh ini memerintah, dia mengamalkan dendam. Dia tak fikir, tuan-tuan, langsung tentang masa depan negara. Dia hapuskan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Perjanjian untuk buat ECRL dia batalkan. Perjanjian untuk buat high speed rail dibatalkan. Banyak perjanjian dibatalkan, sehingga kan negara China pun marah. Kalau sebelum ini dia ambil getah kita, dia orang pun batalkan ambil getah. Kalau sebelum ni bila European Union akibat daripada mulut puaka Mahathir Mohamad ni, tuan-tuan, dia hasut European Union supaya bertindak tegas ke atas Najib, dengan memboikot minyak sawit kita. Tuan-tuan, bila European Union memboikot minyak sawit kita, tuan-tuan, Presiden China memberi jaminan kepada Datuk Seri Najib, semua minyak sawit yang tidak dibeli oleh European Union, kita China akan beli semua sekali, tuan-tuan. Itu baiknya hubungan antara kerajaan kita ketika itu dengan kerajaan China. Tiba-tiba bila tukar kerajaan, semua perjanjian lama dibatalkan. Kalau tuan-tuan jadi pelabur di Malaysia ini, tuan-tuan nak tengok ke kerajaan Pakatan Harapan ini memerintah balik? Cuba tanya dengan negeri China, dia nak tengok tak Pakatan Harapan memerintah balik? Sebuah kerajaan yang tidak menghormati perjanjian kerajaan terdahulu. Kalau tanya dengan negeri India, dia nak tengok ke Pakatan Harapan memerintah balik? No way. No way, tuan-tuan. Kita lihat last kali bila dia punya pengor tu dah hilang sikit. Pengor, tahu pengor? Kebodohan dia tu dah hilang sikit. Last kali mereka buat keputusan, kita kena teruskan balik banner ECRL. Buat balik. Lepas tu dia kata ini high speed rail ni pun penting. Kita dah cakap lama dah benda ni penting. Sebab bila kita buat high speed rail ini, orang akan datang ke Malaysia. Orang tak landing di Changi Airport. Bila mereka tidur di Malaysia, hotel tak cukup. Bila hotel tak cukup, kita kena bina lebih banyak hotel. Bila kita bina lebih banyak hotel, tanah-tanah orang kita akan dapat dijual dengan harga yang berlipat kali ganda lebih tinggi. Betul tak betul? Bila dah ada tanah nak buat, kena arkitek design plan, maka arkitek kita akan ada job yang besar. Dan bila nak buat bangunan, kita kena ada kontraktor. Kontraktor kita akan dapat manfaat. Betul tak? Habis itu, tuan-tuan, barang-barang seperti batu, simen, barang-barang construction, hardware, semua sudah pasti akan boleh buat meniaga, akan wujud peluang pekerjaan. Bila hotel dah siap, takkan tak ada perabot, maka kilang-kilang perabot kita akan maju. Ini dia tak fikir, tuan-tuan. Bila nak buat kilang lebih besar,
Bila nak buat bangunan, ini semua memerlukan tenaga kerja, maka akan wujud peluang pekerjaan. Apa yang diilhamkan oleh Datuk Najib dengan Datuk Zahid ini, langsung dia orang tak fikir. Saudara, cuba bayangkan berapa banyak industri kecil sederhana. Bila ramai orang pelancong masuk ke Malaysia, tuan-tuan, kita akan perlukan lebih banyak, bukan setakat hotel, kita perlukan lebih banyak industri kecil sederhana, restoran-restoran, kraft tangan, kan? Kalau ECRL diteruskan, tuan-tuan, sudah pastilah, tak kira lah wow bulan di Kelantan ke, di Terengganu, penyu-penyu punya telur ke, semua sekali produk-produk tempatan ini, tuan-tuan, akan laku. Betul tak betul? Bila laku, tuan-tuan, bila wujud pemesatan bandar-bandar kecil menjadi bandar-bandar besar, perlu tak anak-anak Kelantan datang ke Kuala Lumpur untuk cari kerja? Tak perlu. Perlu tak anak Terengganu datang Kuala Lumpur untuk cari bekerja? Perlu tak anak di Kuantan, di Kemaman datang ke Kuala Lumpur untuk bekerja? Tak perlu. Engineer boleh bekerja, klinik-klinik boleh dibuka di sana, macam-macam peluang pekerjaan boleh diwujudkan. Ini Pakatan Harapan tidak pernah nampak, tuan-tuan. Tetapi akibat daripada kita silap membuat perhitungan, tuan-tuan, mereka batalkan semua ini. Bila datang Muhyiddin Yassin, lagi bengong, tuan-tuan. Apa dia buat? Dia kata kita akan teruskan pembinaan high speed rail ke Singapura, tetapi ianya tidak akan jadi high speed rail, ianya akan jadi high slow rail. Macam mana jadi high slow rail? Dia kata time pergi tu, dia kata mula-mula kita kena pergi KLIA dulu. Time balik tu kita daripada Singapura kena singgah KLIA dulu. Daripada Singapura ke KLIA high speed rail. Daripada KLIA pergi ke Kuala Lumpur, dia jadi slow speed rail. Kena gunakan yang kawan dia YTL buat. Apa dipanggil tu? ERL. Tuan-tuan, kalau high speed rail tu, matlamat kita nak sampai destinasi 1.5 jam supaya orang tak pergi landing Changi Airport. Betul tak betul? Kalau pergi daripada Singapura pergi ke KLIA 1 jam, lepas tu daripada KLIA nak sampai ke Kuala Lumpur pun 1 jam, itu dah bukan high speed rail, dia dah jadi high slow rail, tuan-tuan. Inilah masalah bila kita letak orang yang bukan pakar dalam bidangnya, diletakkan di tempat yang tak betul. Itu sebab saya merayu pada tuan-tuan, kita nak bagi masa kepada Datuk kita berucap. Saya rayu pada tuan-tuan, kali ini fikir panjang-panjang sebelum tuan-tuan memberikan peluang kepada mereka ini untuk memerintah Malaysia balik. Cukuplah kesilapan yang kita buat tahun 2018. Azabnya, tuan-tuan, 5 tahun. Satu kali tuan-tuan undi, disebabkan undi berbelah bagi. Kerajaan yang dipilih ialah kerajaan gabungan musuh-musuh politik. Mahathir dengan Anwar Ibrahim musuh politik, sampai mampus mereka tak boleh berkawan. Betul tak betul? Tetapi disebabkan tuan-tuan salah memilih. Bukan tuan-tuan di depan saya yang kat rumah, saya tengah cerita orang kat rumah ni. Akibat daripada salah memilih, tuan-tuan, mereka telah berpakat dan akhirnya mereka berpecah. UMNO juga pernah silap berpakat dengan Muhyiddin Yassin. Akhirnya kita dibuli, akhirnya kita ditindas, duit kita disekat oleh mereka, walaupun 3 kali mahkamah arahkan suruh lepaskan duit kita. Pemimpin kita, baik Datuk Zahid, baik Datuk Najib, nak disumbatkan oleh Muhyiddin ke dalam penjara dengan pendakwaan terpilih, tuan-tuan. Jadi janganlah sekali lagi kita berbelah bagi dalam menentukan siapa yang layak menjadi kerajaan. Kalau tuan-tuan fikir tentang masa depan diri tuan-tuan, masa depan anak cucu tuan-tuan, masa depan generasi mendatang, pastikan 19 hari bulan ini untuk undi parlimen. Tidak lain tidak bukan, kita pangkah calon Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Boleh? Dan untuk Dun Simpang 4 hutan melintang,
N54 ini kita pastikan undi kita untuk calon Barisan Nasional Datuk Khairuddin. Boleh? Jangan kita was-was, tuan-tuan. Kalau kita was-was, saudara, ada yang undi UMNO, ada yang undi PH, ada pula yang undi atas pagar. Kalau letak undi tuan-tuan pada GTA ke, letak undi tuan-tuan pada PN, dua-dua parti ni tak boleh perintah. Mereka hanya boleh menumpang parti besar macam BN atau menumpang PH untuk memerintah. Maka bila mereka menyertai sebelah sini baik, sebelah sana baik, dah terbukti bila mereka menumpang Pakatan Harapan, last kali mereka bergaduh, kerajaan tumbang. Kalau lepas ni mereka diberikan undi lagi, mereka menumpang BN, lepas ni macam mana kerajaan Muhyiddin tumbang, macam tu juga akan berlaku. Kalau dulu sekali undi dapat 3 Perdana Menteri, kali ni kalau korang buat lagi tuan-tuan, sekali undi dapat 5 Perdana Menteri. Kalau nak cuba lagi, silakan. Lepas tu sendirilah jawab. Jadi saya harap, saya rayu sangat, kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita pangkat siapa? Barisan! 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 Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Lokman Nur Adam. Saya rasa itu satu perkongsian yang sangat banyak inputnya yang boleh kita proses supaya kita memahami apa yang perlu kita buat pada tarikh 19 November 2022. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Kita